Tahukah anda, seperti murid tipikal di sekolah arus perdana, kerajaan juga menyediakan pendidikan bagi murid berkeperluan khas MBK. Terdapat 6 kategori MBK yang boleh ditempatkan di 3 pilihan persekolahan seperti Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif. Pendidikan bagi golongan OKU tidak boleh dipandang remeh kerana golongan ini juga bakal menyumbang kepada pembangunan negara di masa akan datang. Oleh itu, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil menyediakan kemudahan pendidikan bagi golongan ini. Murid-murid sekolah saya ini semuanya dalam golongan kurang upaya pendengaran. Ini memberi erti bahawa mereka tidak mendengar dan tidak bertutur. Tetapi ada sebilangan kecil yang ada sisa-sisa pendengaran di mana mereka boleh mendengar secara halus, sikit saja, dan ada pertuturan tapi kurang jelas. Kami daripada pelajar UC. Okey. Tujuan kami untuk menemubual Puan adalah berkaitan dengan kursus pendidikan inklusif. Sebelum kita orang memulakan temubual kita orang, adakah Puan membenarkan kita orang untuk mengetahui ataupun membenarkan kami untuk merakamkan video ni dan mengetahui tentang maklumat anak Puan dan juga Puan? Boleh. Muhammad Firas Amsyah. Muhammad Firas Amsyah, Muhammad Firdaus. Kalau ikut umur 13 tahun tapi sebab sekolah pendidikan khas kan. So umur 13 tahun tu masih lagi darjah 6 lah. Tahun depan umur 14 baru dia tingkatan 1. Bagaimana Puan mengesan bahawa anak Puan ni mempunyai masalah pendengaran? Nak ikutkan lambat juga sebab dia anak sulung. Kita tak ada pengalaman kot kan. Lepas tu ingatkan dia tu lambat cakap. So kenapa kita adik 3 tahun dia macam panggil ibu pun tak boleh, panggil ayah pun tak boleh, tapi dia suara ada, menangis je rasa. Pembesaran dia normal. Lepas tu macam keluarga perasan lah, macam mungkin dia ada masalah pendengaran, nak cuba check. Pergi kat pakar betul, rupanya memang profound, langsung tak dengar. Cara Puan bantu anak Puan, cara dia nak atasi kelemahan diri dia dalam pengajaran. Contohnya macam dia tak buat mabuk ke, macam mana Puan handle benda tu? Okey, setakat ni lah, Alhamdulillah dia mungkin cuma tak dengar. Tapi setakat ni macam dari awal di sekolah pendidikan khas tu, nampak sekolah tu memang banyak membantu dia lah. Daripada dia tak kenal huruf, tak kenal nombor, jadi kenal. So dia ada dapat secara tak langsung macam kelebihan tu, dia dapat dua bahasa. Satu dia boleh berbahasa syarat, satu dia boleh sebut juga. Sebab cikgu tu ajar dia syarat dan ajar dia sebut juga. Walaupun dia pelak-pelak lah, tapi dia boleh sebut. Dapat sokongan atau bantuan daripada pihak luar, NGO ke? Kalau bantuan luar, untuk permulaan lah. Untuk permulaan yang dia masa bedah telinga tu, kita dapat bantuan tu. Kalau kata pembedahan telinga, sebenarnya kos pembedahan dan kos alat bantuan kerajaan lah, sebab under polis. Baitumal lah biasanya dengan Baitumal. Yang setiap tahun renew tu adalah Baitumal je lah yang bantu. Kalau yang lain, proses pembelajaran responden adalah dengan menggunakan silibus normal sama seperti murid biasa, tetapi masa pembelajaran ditambah. Mereka mempunyai buku teks khas iaitu isi yang sama, cuma teks dikurangkan dan ditambah dengan bahasa isyarat. Responden juga mempunyai buku teks bahasa isyarat iaitu dikeluarkan oleh
Dewan Bahasa dan diberikan secara pinjaman buku teks. Untuk proses pembelajaran responden, mereka akan diajar untuk menulis dan dibantu dengan tulisan yang ada garis dot-dot. Sekiranya mereka tiada masalah, mereka akan terus diserapkan ke pendidikan. Guru menggunakan teknik pengukuhan untuk memupuk 3M kepada responden, iaitu melalui motor halus, motor kasar dan juga bahasa isyarat. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatasi kelemahan responden dalam proses pembelajaran. Manakala di sekolah, responden dapat mengatasi kelemahannya dalam proses pembelajaran melalui berkawan, iaitu belajar secara berkelompok. Teknik PDPC yang digunakan adalah sama seperti murid normal. ABM memfokuskan lebih ke arah visual, selain itu menggunakan hearing tools, kod tangan, suara dan juga ekspresi muka. Bagi mengajar pelajar yang mempunyai masalah pendengaran, pemahaman abstrak bagi mereka adalah sangat susah. Untuk menyampaikan maklumat kepada responden, guru menggunakan bahasa yang singkat dan ringkas kerana responden tidak boleh memahami soalan yang panjang. Alat bantu mengajar yang digunakan adalah lebih ke arah visual supaya responden mudah memahami sesi PDPC. Susun atur di dalam kelas adalah sebaris ataupun berbentuk U supaya guru senang memberikan perhatian kepada setiap murid. Sokongan dari pihak kerajaan adalah dari segi kewangan, manakala dari pihak swasta sering mengadakan program untuk para pelajar. Pihak swasta juga memberikan bantuan secara percuma kepada semua murid untuk melakukan check-up telinga. Okay. Assalamualaikum. Jadi selepas saya dan ahli kumpulan saya berbincang, kami telah mencapai satu kata sepakat, iaitu cara penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam PDPC adalah untuk menyediakan satu program ataupun bengkel kepada guru arus perdana yang terlibat dengan program inklusif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahawa setiap guru mempunyai pengetahuan cara untuk mengendalikan MBK, seterusnya agar pelajar itu tidak ketinggalan dalam pelajaran, dan akhir sekali supaya hak untuk mendapatkan pelajaran secara menyeluruh dapat dicapai. Yang kedua adalah guru pendidikan khas dan guru mata pelajaran haruslah berbincang terlebih dahulu sebelum melaksanakan PDPC. Sebagai contoh seperti collaborative teaching, dan hal ini bagi bertujuan untuk memastikan semua pelajar, baik pelajar tipikal maupun MBK, dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah guru perlu cuba untuk mendekati dan memahami pelajar khas. Contohnya dengan cara membantu pelajar tersebut dalam memberi tumpuan yang lebih kepada mereka sewaktu memberi arahan dan sebagainya. Seterusnya, sebagai guru kita harus memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tipikal untuk bergaul sama rata dengan pelajar yang lain. Sebagai contoh, mengadakan aktiviti sukaneka sesama mereka. Dan yang terakhir adalah kaedah dan pendekatan PDPC adalah haruslah kreatif dan juga inovatif. Pembelajaran yang dirangka dan dilaksanakan haruslah dapat mengembangkan potensi mereka, dan seterusnya merancang aktiviti yang mesra MBK bersama dengan sudut pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar dan guru. Sekian sahaja. Mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, responden telah diberikan pendidikan yang sama rata, di mana ibu responden telah menghantar responden mengikuti prasekolah, sekolah rendah dan merujuk daripada pemberitahuan oleh ibu responden. Pada tahun harapan, responden akan mengikuti sekolah menengah. Peraturan pendidikan iaitu Pendidikan Khas 2013, responden akan menjalani proses pembelajaran di sekolah khas pada peringkat pendidikan rendah. Kod Pendidikan Berkeperluan Khas 2015
Menurut ibu responden akan ke sekolah menengah pada tahun harapan. Oleh itu, responden akan berpeluang untuk ditempatkan secara inklusif di dalam kelas arus perdana selaras dengan prinsip pendidikan untuk semua.